Selamat petang guru dan rakan-rakan. Hari ini kita bincang tentang bab 9 bumi 9.4 fenomena gol bencana. Objektif pembelajaran bab ini ialah mengenal pasti konsep hujan asid, memahami proses pembentuk hujan asid, mengetahui punca-punca dan kesan daripada hujan asid, dapat terangkan langkah-langkah untuk mengurangkan berlakunya hujan. Slide ini menunjukkan pembentukan hujan asid. Hujan asid. Apakah hujan asid? Hujan asid secara semula jadi adalah berasid. Ini disebabkan air hujan yang turun akan bergabung dengan karbon dioksida dan gas-gas berasid yang terdapat di atmosfera. Bagaimanapun, disebabkan pada masa kini, penggunaan tenaga dan kereta telah menyebabkan bahan api fosil dibakar dalam jumlah yang banyak. Pembakaran bahan api fosil seperti minyak dan arang batu oleh loji tenaga dan dari egsos kendaraan membebaskan berjuta-juta ton sulfur dioksida dan nitrogen oksida ke udara. Bahan pencemaran ini disebarkan oleh angin dan akan bergabung dengan titisan air yang turun sebagai air hujan lalu membentuk asid sulfurik dan asid nitrik. Proses pembentuk hujan asid. Bagaimanakah hujan asid terhasil? Hujan asid terbentuk hasil gabungan air hujan dengan komponen-komponen tertentu seperti karbon dioksida, sulfur dioksida, nitrous oksida, hidrokarbon, arsenik, kadmium, plumbum, merkuri, nikel, zinc, dan logam toksik. Hujan asid terdiri daripada dua jenis. Hujan asid lembab mendapan basah. Hujan asid kering mendapan kering. Hujan asid lembab mendapan basah. Fenomena ini berlaku apabila pembakaran bahan api fosil dibakar dalam jumlah yang banyak sehingga membebaskan berjuta-juta ton sulfur dioksida dan nitrogen oksida ke udara. Bahan-bahan ini kemudiannya disebarkan oleh angin dan akan bergabung dengan titisan air yang turun sebagai air hujan membentuk asid sulfurik dan asid nitrik. Hujan akan menunjukkan keasidan yang tinggi apabila kepekatan asidnya tinggi. Hujan asid jenis ini aktif berlaku semasa hujan yang disertai dengan kilat. Hujan asid kering mendapan kering. Gas sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan asid nitrik serta aerosol asid juga termendap apabila tersentuh pada terlekat pada permukaan tumbuhan, tanah, dan bahan lain dalam keadaan cuaca baik. Bukan itu sahaja, asid-asid tersebut melekat pada zarah-zarah terempai di udara dan akan termendap ke permukaan tanah, bangunan dan tumbuhan ini menyebabkan berlakunya pemendapan kering berasid. Gas berasid ini bertindak balas dengan oksigen di atmosfera, membentuk berbagai jenis asid.
asid sulfur trioksida, asid sulfuric, asid nitris, dan asid nitrik. Antara contoh proses: letupan gunung berapi di mana gas sulfur dioksida, nitrogen dioksida, karbon dioksida, dan karbon monoksida bertindak balas dengan air hujan menjadi asid sulfurik dan asid nitrik. Punca-punca hujan asid. Kejadian hujan asid boleh berpunca daripada aktiviti manusia ataupun berlaku secara semula jadi. Contoh punca-punca hujan asid: perindustrian, kendaraan bermotor, sistem jana kuasa elektrik, letupan gunung berapi, pembakaran terbuka. Punca daripada kegiatan manusia. Punca 1. Kegiatan industri menghasilkan sulfur dioksida dan nitrogen melalui pembakaran bahan api fosil di kilang-kilang dan pembakaran arang batu bermutu rendah menyebabkan pembebasan gas sulfur dioksida yang banyak ke atmosfera. Punca kedua, proses peleburan biji timah peleburan yang banyak akan membebaskan gas sulfur dioksida, terutamanya peleburan timah kuprum. Aktiviti sistem pengangkutan asap egsos membebaskan gas nitrogen dioksida dan nitrik oksida semasa pembakaran pada suhu tinggi di silinder kereta. Punca ketiga, kegiatan pertanian. Penggunaan baja nitrogen akan menghasilkan gas nitrogen, pembakaran terbuka bungkusan plastik baja dan sisa kayu, membebaskan sulfur dioksida dan perebutan najis lembu akan membebaskan gas metana dan oksida nitrous menyebabkan hujan asid. Punca semula jadi. Punca pertama, letupan gunung berapi membebaskan gas sulfur dioksida, nitrogen dioksida, karbon dioksida, dan karbon monoksida. Punca kedua, penguraian bahan organik. Aktiviti bakteria dalam tanah menukarkan nitrat kepada nitrik dan menghasilkan gas nitrogen semasa hujan kilat. Selain itu, penguraian bahan organik dan najis haiwan oleh bakteria anaerobik mengakibatkan penurunan sulfur seperti disulfuribrio, di mana ianya menukarkan sulfur kepada hidrogen sulfida. Anaerobik berarti dalam keadaan tidak berkongsigen, biasanya di kawasan air bertakung seperti di kawasan tanah lembab. Dalam proses penurunan sulfat ini, bakteria dapat mendapatkan tenaga untuk hidup. Hidrogen sulfat bergabung dengan oksigen udara untuk membentuk sulfur dioksida. Sulfur dioksida ini bertindak balas dengan air hujan dan menghasilkan hujan asid. Punca ketiga, semburan lautan. Lautan memang kaya dengan kandungan klorida dan sulfat yang terdapat di atas permukaan atau di bawah lautan. Phytoplankton marin adalah merupakan sumber penting dalam edaran sulfur di lautan, di mana ianya akan membebaskan bahan sulfur yang mudah meresap seperti dimensulfida DMS. Kandungan DMS di udara akan dioksidakan kepada sulfat dan menghasilkan hujan asid. Fitoplankton membebaskan DMS untuk melindungi diri daripada kesan negatif kemiskinan tinggi lautan, dan kesan pembekuan kebakaran hutan membebaskan gas pencemaran seperti gas nitrogen dioksida. Kesan hujan asid. Hujan asid mendatangkan pelbagai kemudaratan terhadap
beberapa aspek tertentu, yaitu daripada aspek kesehatan, kesuburan tanah dan tumbuhan, ekosistem akuatik dan bangunan serta peralatan bangunan. Kesan pertama, kesehatan. Dari segi kesehatan, ia memudahkan golongan tidak kira tua maupun muda terhadap penyakit asma. Bagi kanak-kanak pula, fenomena ini boleh menyebabkan batuk, alergi, dan asma. Gas sulfur dioksida pula adalah merupakan agen kepada beberapa penyakit kepada manusia seperti sakit dada, tulang, batuk, sakit kerongkong, barah kolon, dan barah payudara. Selain itu, ia menyebabkan berlakunya penyakit kulit, kerosakan tisu badan manusia yang menggunakan bekalan air dari sungai, tasik, dan empangan yang terdedah kepada hujan asid. Air hujan asid yang bercampur dengan pelumbon, kadmium, dan aluminium berbahaya kepada manusia apabila diminum, di mana boleh menyebabkan ciri birit di kalangan kanak-kanak, gangguan saraf, dan membahayakan otak. Aluminium pula boleh menyebabkan penyakit Alzheimer berkait dengan hilang ingatan. Kesan kedua, terhadap tanah dan tumbuhan. Selain itu, hujan asid juga memberi kesan terhadap tanah dan tumbuhan. Hujan ini menyebabkan kemusnahan hutan kerana terkena hujan asid. Contohnya di Slovakia, 70% daripada hutan musnah disebab hujan asid. Hujan asid menyebabkan kandungan asid dan alkali dalam tanah menjadi tidak seimbang dan mempengaruhi keseimbangan dan kestabilan tanah. Nilai pH yang kurang daripada 6 akan menyebabkan organik tanah mati. Maka tanah ini menjadi tidak subur dengan ketidakan nutrien di dalamnya. Kesan ia akan menjejaskan produktiviti pertanian, khususnya pengeluaran hasil tanaman makanan. Hujan asid yang terkena pada daun pokok akan memusnahkan fungsi daun. Ini kerana bahagian daun yang terkena hujan asid ini tidak dapat melakukan proses fotosintesis dengan sempurna. Kesannya, pokok akan layu dan mati. Di Jerman, fenomena hujan asid berupaya menggugurkan daun-daun pokok, meninggalkan dahan dan ranting. Fenomena ini dinamakan sebagai hutan berangkat. Kesan lain ialah pokok akan mati kerana asid bertindak balas dengan nutrien dalam tanah dan mengurangkan kesuburan tanah. Kesan ketiga, ekosistem akuatik. Ekosistem akuatik juga terganggu disebabkan oleh hutan asid. Tumbuhan dalam tasik dan hidupan plankton termusnah akibat penurunan nilai pH air tasik. Ini akan mengganggu kelancaran pembiakan ikan dan amfiba, manakala ikan dan udang secara tidak langsung merupakan ancaman kepada manusia di mana kandungan raksa dan asid sulfur yang tinggi meresap masuk ke dalam kulit haiwan itu. Apabila manusia memakan haiwan itu akan menyebabkan penyakit barah kolon. Air sungai dan laut yang menjadi berasid yang berkurang daripada pH 5 akan membunuh hidupan akuatik dan memutuskan rantaian makanan serta mengganggu kelancaran pembiakan ikan dan amfiba. Contohnya seperti yang berlaku di tasik Minnesota, di mana hujan asid ini telah memusnahkan 140 buah tasik di situ. Air sungai dan laut menjadi berasid pada pH 5. Juga boleh membunuh hidupan akuatik lain seperti ikan atau mana-mana binatang yang bergantung kepada ikan akan mati.
bronglap, dan sebagainya. Kesan keempat, bangunan dan peralatan bangunan. Di bandar, hujan asid yang turun akan memberi kesan kepada bangunan dan peralatan bangunan. Hujan asid yang turun ke bumi akan terkumpul menjadi pemendapan berasid. Ini akan mempercepatkan kadar hakisan dan pengaratan barang besi. Selain itu, ia akan melunturkan cat kereta dan membocorkan bumbung-bumbung zinc. Manakala batuan dan binaan bangunan menjadi lemah dan rapuh serta mempercepatkan hakisan bangunan. Balas dengan air berasid untuk menghasilkan pelbagai logam dan sebagian asid bertoksik. Langkah-langkah mengurangkan berlakunya hujan asid. Langkah pertama, Undang-Undang Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 mengenakan denda kompaun penarikan lesen dan menyintai alatan atau permis yang mendatangkan pencemaran udara atau pembebas gas tercemar tanpa mematuhi peraturan. Laporan Impak Alam Sekitar EIA bagi setiap projek pembangunan. Langkah kedua, pengurus strategik antaranya penggunaan petrol tanpa pelumbung, penggunaan penapis asap atau gas tercemar di cerobong asap, mewujud zon industri, mengalahkan penggunaan kenderaan awam atau perkongsian kereta, mengawalkan aktiviti pembakaran hutan atau terbuka, menggunakan jana kuasa hidro atau gas. Langkah ketiga, pendidikan. Kampanye forum seminar berkaitan penjagaan alam sekitar, khasnya berkaitan pencemaran udara. Penerapan aspek mementingkan penjagaan alam sekitar melalui subjek di sekolah atau IPT. Terima kasih.